Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi dalam live hari ini saya akan sentuh dua perkara. Pertamanya saya akan sentuh keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung rayuan terakhir SRC Datuk Seri Najib Tun Razak, ya. Dan yang kedua, saya akan membuat satu perutusan khas kepada seorang yang saya sudah labelkan, ya, sebagai penghasut berbahaya, iaitu Lokman Nur Adam, dan saya akan menuntut permohonan maaf terhadap Lokman dalam segmen kedua. Jadi pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran ini dan dengar baik-baik. Okey. Pertama sekali, ya, keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung rayuan terakhir SRC Najib Razak hari ini telah diumumkan, dan keputusan ini tidak menyebelahi Najib, di mana Najib telah gagal dalam rayuannya, dan mahkamah bukan hanya mengekalkan sabitan tetapi juga mengekalkan hukuman. Bermakna hari ini Najib akan memulakan hukuman penjara dia. Saya masih tidak pasti di penjara Sungai Buloh atau di Kajang, ya. So itu perkembangan dia. Jadi sepanjang proses rayuan ini mahkamah telah berlaku adil, ya. Dan sepanjang proses rayuan ini Najib telah mengelirukan mahkamah dan peguam dia sendiri dengan menukar-nukar arahan, tetapi mahkamah telah bersabar dan memberi segala peluang yang mungkin kepada Najib. Ini adalah fakta yang anda boleh rujuk kerana perkembangan dari awal sehingga akhir proses rayuan terakhir ini dengan jelas diterbitkan di dalam semua media-media arus perdana dan media-media lain yang berkaitan. Amat jelas, ya. Dan ada juga tindak tanduk pihak Najib. Apabila saya katakan pihak Najib, maksud saya adalah Najib dan peguam yang dilantik oleh dia, ya. Ada pelbagai tindak tanduk yang sebenarnya satu daripadanya khususnya iaitu permintaan untuk menangguh perbicaraan bagi memberikan, ya, peguam dia lebih masa untuk mengkaji kes. Ianya melanggari etika guaman, dan ini cukup jelas. Jadi apabila Najib keluar dari mahkamah dan memberitahu kepada penyokong, kepada media bahawa dia tidak tewas, tetapi, ya, gambaran diberikan bahawa dia tidak diberi keadilan, itu adalah satu fitnah berbahaya, satu tomahan berbahaya oleh Najib Razak. Tetapi saya tidak ingin berkata apa-apa selanjutnya kerana Najib sudah dijatuh hukuman, ya. Jadi memang jelas apa yang telah diputuskan oleh mahkamah, dan pihak Najib tidak berjaya walaupun sedikit pun untuk membuktikan berlaku konflik kepentingan dalam kes Hakim Nazlan. Kerana konflik kepentingan ini satu istilah yang meluas. Anda tidak boleh menggunakannya ikut acuan sendiri, ya. Tidak kira hubungan profesional Hakim Nazlan dengan Maybank atau Maybank dengan SRC berhubung penubuhan SRC. Isu pokoknya apa yang dibicarakan di mahkamah dari mahkamah tinggi tidak ada kaitan dengan penubuhan SRC, tetapi salah guna kuasa oleh Najib, dan tidak ada apa-apa yang telah diketengahkan oleh pihak pembelaan yang menunjukkan bahawa Hakim Nazlan ada konflik kepentingan dalam hal salah guna kuasa Najib, sehingga tidak boleh membuat satu keputusan yang adil atau kemampuan untuk membuat satu keputusan yang tidak berat sebelah. Dan jika kita perhatikan sidang media Syafiq Abdullah dulu, di dalam sidang media itu sebelum atau pada ketika permohonan untuk meneliti sama ada berlaku konflik kepentingan ke tidak, saya perhatikan Syafi'i juga tidak menyebut bahawa mereka 100% pasti berlaku konflik kepentingan. Digunakan perkataan seperti mereka mempercayai bahawa Hakim Nazlan ada konflik kepentingan. Jadi
apa yang telah diputuskan oleh mahkamah cukup jelas dan disebabkan arahan-arahan bercanggah Najib kepada peguam dia, itulah yang jadi sampai peguam dia tidak ingin memasukkan penghujahan, kemudian bertukar arahan, bertukar lagi, tapi mahkamah tetap memberi peluang. Kemudian hari ini tiba-tiba Syafiq Abdullah muncul. Jadi mahkamah memutuskan bahawa keputusan akan dibuat hari ini dan perkara ini sudah dijelaskan oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah bahawa keputusan boleh dibuat bila-bila bermula hari Selasa kerana segala submission ataupun hujahan secara bertulis sudah pun lama diserahkan kepada 3 hakim ini, dah 3 bulan lebih, kepada 5 hakim sudah 3 bulan lebih, ya, termasuk 176 jilid berkaitan dengan kes itu, dan tidak ada kewajipan bagi hakim-hakim untuk membuat keputusan secara bertulis bagi menjelaskan keputusan mereka. Mereka boleh buat keputusan dulu dan kemudian membuat laporan yang lebih teliti pada masa berhubung kehakiman atau penghakiman, minta maaf, pada masa akan datang, kerana tidak ada mahkamah yang lebih tinggi dari Mahkamah Persekutuan. Jadi saya setuju dengan kenyataan Ketua Hakim bahawa ini adalah satu keputusan yang cukup selesa, tidak ada sebarang keraguan, dan jika keputusan ini tidak buat, ianya tidak akan menyebelahi keadilan keluhuran undang-undang. Okey, baik. Itu penghujahan saya berhubung dengan penghakiman. Jadi sekarang saya ingin menyentuh tentang Datuk Seri Lokman Nur Adam. Ya, jadi saudara-saudari tahu Datuk Seri Lokman Nur Adam adalah penyokong tegar Datuk Seri Najib Tun Razak, malah diketahui adalah rapat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Semalam di dalam YouTube Lokman Nur Adam ada dibuat satu tomahan fitnah yang cukup berbahaya, ya. Kononnya semalam apabila Presiden UMNO memanggil semua ketua-ketua bahagian dan pemimpin-pemimpin penting dalam UMNO untuk bertemu, Ismail Sabri tak hendak hadir, dan menurut Lokman Adam, dia sebaliknya pergi berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Lokman menambah tujuan perjumpaan itu adalah kerana Ismail Sabri tahu bila-bila masa jika UMNO menarik sokongan, dia akan hilang jawatan dia sebagai Perdana Menteri, maknanya tumbang. Jadi Ismail Sabri sudah kecut, jadi dia pergi jumpa Tun untuk meminta sokongan daripada Tun dan kuncu-kuncu Tun ataupun tim Tun. Okey, saya tidak tahu apa maksud Lokman tim Tun. Dan kemudian Lokman menyentuh kononnya apa yang berlaku terhadap Najib ini fitnah, ada agenda jahat ke, misi jahat ke, ya. Dan Ismail Sabri sedang membantu untuk merealisasikan misi tersebut. Tetapi selebihnya Lokman tiba-tiba berkata pula macam-macam kabar angin yang mereka dengar, tak tahu mana satu nak percaya. Jadi dalam video yang sama, Lokman sebenarnya mengaku ianya kabar angin yang dia dengar. Apapun, sekarang saya memberi Lokman Nur Adam 24 jam, ya, 24 jam bermula 8.20 malam ini, ya, untuk menampilkan bukti nombor 1 bahawa Ismail Sabri pergi berjumpa Tun untuk berbincang sokongan daripada tim Tun. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Lokman daripada apa dengan tim Tun, kerana kerana Ismail Sabri khawatir akan berlaku penarikan sokongan, ya. Nombor 2, saya nak Lokman tampilkan bukti hitam putih atau video atau audio atau apa jua bukti yang dapat membuktikan bahawa Ismail Sabri ada satu sekongkol dengan Tun Mahathir dan tujuannya untuk mengaibkan Najib, ya. Nombor 3, saya hendak Lokman buktikan bahawa Tun telah mengaibkan Najib. Jika Lokman tidak berjaya membuktikan perkara ini, saya akan memulakan perbincangan dengan pihak berkaitan untuk meneliti langkah seterusnya, termasuk kemungkinan nak buat laporan polis, kemungkinan nak saman Lokman apa jua
perbincangannya akan diadakan kemudian. Selepas itu saya akan beritahu, umumkan setelah kita membuat keputusan. Ya, saya nak beritahu rakyat dengan jelas, sejelas-jelas mungkin. Nombor satu, saya pernah membuat laporan polis terhadap Lokman Adam dan laporan itu ada dalam rekod PDRM. Lokman pada ketika itu menuduh saya tak silap saya 2 tahun lebih, kononnya saya menerima habuan 50,000 daripada Zaid Hamidi. Bodoh tak bodoh, satu Malaysia tahu saya menentang Zaid Hamidi dan kluster mahkamah. Ya. Tetapi Lokman sebenarnya telah termakan dengan kata-kata seorang individu. Ya. Dan benda ni sebenarnya akhirnya dia mengaku selepas saya membuat laporan polis, selepas saya membuat sidang media, dia mengaku bahawa dia hanya dengar dan dia percaya. Ya. Jadi saya buat laporan polis fitnah dan saya menyeru polis untuk memanggil saya, untuk memanggil Lokman dan untuk memanggil Zahid yang sebenarnya saya tidak pernah berjumpa dan tidak kenal secara peribadi. Ya. So, Lokman, saya nak nyatakan sejelas-jelas mungkin berdasarkan pengalaman saya, adalah kaki fitnah berbahaya, penghasut berbahaya. Khususnya kenyataan dia kononnya Ismail Sabri pergi berjumpa dengan Tun Mahathir, ya, ada kait dan ada niat untuk mengaibkan Najib, untuk menyambung misi jahat Mahathir. Kononnya ini fitnah cukup berbahaya kepada Ismail Sabri, kepada Mahathir. Jadi hari ini saya ingin membela, ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Perdana Menteri Ismail Sabri dengan menuntut agar manusia penghasut berbahaya bernama Lokman Adam ini tampilkan bukti. Jika tidak, dalam tempoh 48 jam, jika tidak boleh tampilkan bukti dalam 24 jam, dalam tempoh 48 jam, Lokman perlu meminta maaf dan mengaku bahawa beliau hanya mendengar kabar angin dan mengaku bahawa berita itu tidak benar. Jika tidak, kita lepaskan kepada pihak berkaitan setelah saya merujuk kepada pihak-pihak tertentu untuk meneliti apakah langkah-langkah selanjutnya. Perlu saya ingatkan Lokman dan rakyat Malaysia bahawa Tun tidak mereka bukti terhadap Najib. Dan kenyataan Lokman, kononnya Tun yang memulakan fitnah terhadap Najib palsu. Barangkali Lokman tidak membaca buku adik Najib sendiri yang mengaku dialah yang antara mula-mulanya sebagai pegawai tinggi dalam bank CIMB mengesan ada sesuatu yang tak kena berhubung dengan abang dia iaitu Najib dan 1MDB. Dan apabila adik Najib sendiri mendapati ada sesuatu tidak kena, adik Najib sendiri pergi berjumpa dengan Tun meminta bantuan kerana ada sesuatu tak kena. Jadi sebelum Lokman menyalak, tuding jari sana sini, pergi ke rumah Najib atau keluarga Najib, pergi cuba menghubungi adik Najib, tanya kerana benda itu tertulis hitam putih. Itu pertama. Jadi antara individu pertama yang mengesan salah laku kuasa, perkara tidak kena dengan YMDB adalah adik Najib sendiri, dan ini adalah berdasarkan pengakuan adik Najib sendiri. Kedua, kes 1MDB dan SRC, dokumentasi dia cukup lengkap. Ketiga, Najib di dalam temu ramah Al Jazeera mengaku bahawa dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi, sekaligus membuktikan Najib telah menipu rakyat Malaysia sebelum PRU14 bahawa sah itu derma Raja Arab Saudi. Keempat, Apandi Ali dalam saman dia terhadap Lim Kit Siang telah bercanggah kenyataan dengan kenyataan yang dibuatnya di 2016 dalam sidang media, di mana Apandi Ali mendakwa Najib bersih. Ya, mereka telah hantar satu pasukan termasuk dari SPRM jumpa dengan penderma, dah sahkan. Di dalam saman dengan Kit Siang, dia mengaku bahawa tidak ada pasukan yang dihantar yang bertemu dengan penderma. Ya, semuanya
salah. Maknanya, dan atas pengakuan itu sudah ada kertas siasatan terhadap Apandi Ali. Keenam, saya mempercayai proses mahkamah. Saya mempercayai penghujahan dalam kamar mahkamah, bukan dalam kamar propaganda Lokman Adam. Ya, dan di dalam kamar mahkamah telah diajukan bukti-bukti sahih. Sehingga hari ini Lokman tidak berjaya di mahkamah propaganda dia menunjukkan mengapa bukti-bukti sahih yang telah dikemukakan di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan adalah bukti palsu. Tidak ada. Dia hanya bermain persepsi dengan fitnah-fitnah, tomahan-tomahan, hasutan-hasutan berbahaya. Ya, jadi saya nak tunggu kes ni habis sehingga tahap Mahkamah Persekutuan untuk menghujahkan perkara ni, kerana saya seorang berprinsip, bertanggungjawab. Selagi kes berjalan dulu, saya diam. Tetapi hari ini saya akan bersuara dan saya minta menuntut dari Lokman. Ya, tidak ada sebarang bukti yang telah dikemukakan oleh Lokman, oleh Najib berhubung kesalahan Mahathir. Cuma ada cerita demi cerita, fitnah demi fitnah, tomahan demi tomahan. Sebaliknya, dalam kes Najib, bukti-bukti jelas terpapar dalam media, dalam mahkamah. Ketujuh, di dalam mahkamah Amerika Syarikat, ketika berlaku kes 1MDB, sudah terbukti menerusi bukti-bukti yang telah diserahkan oleh FBI, jejak aliran terperinci menunjukkan dana 1MDB yang dicuri 4 bilion ringgit lebih telah memasuki akaun Najib dan akaun anak tiri dia. Jadi Lokman, ini semua bukti. Sekarang dalam tempoh 24 jam tunjukkan bukti bahawa Ismail Sabri telah berjumpa dengan Tun. Nombor satu, untuk membincangkan sokongan daripada Tun. Nombor dua, untuk ada kaitan dengan melanjutkan misi jahat Tun kononnya, ya, untuk mengaibkan Najib. Ketiga, saya nak bukti apa misi jahat Tun ni. Ya. Lokman lupa Perdana Menteri sekarang adalah Perdana Menteri UMNO. Siapa yang calon Perdana Menteri sekarang? Najib sendiri. Ya. Ketua Hakim, dia duduk ada dalam jawatan itu hari ini, mungkin atas pencalonan Tun. Itu tak salah. Memang Ketua Hakim Peguam Negara akan dicalonkan lazimnya oleh Perdana Menteri. Mereka naik atas pencalonan. Apakah itu membuktikan Ketua Hakim ni orang suruhan Tun? Tun mesti lantik seseorang. He has to appoint somebody. Ya? So what does that prove? Ya? Jadi sekarang Lokman kena buktikan. Banyak yang dia kena buktikan. Bahawa apabila Tun melantik Ketua Hakim ni, dia ada agenda tersirat. Jangan lupa Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Kalau UMNO tak suka, Najib tak suka, Najib yang calon Ismail Sabri boleh saja calonkan orang lain ganti Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim. Mengapa Ismail Sabri tak buat? Ismail Sabri Perdana Menteri UMNO. Segala keputusan berhubung kes SRC dilakukan pada zaman pentadbiran campuran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Yang keputusan akhir ni sampai Najib masuk penjara dibuat oleh PM UMNO. Jadi Lokman tunjuk bukti kaitan yang anda telah sebutkan dalam 24 jam. Jika tak berjaya, minta ampun dalam 48 jam, kerana anda adalah penghasut berbahaya. Itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.